Baik. Okey, tajuk peneutralan sebelum ni kita belajar berkenaan dengan asid dengan alkali. Okey, kalau asid dengan alkali, asid tu rasa dia macam mana? Paling basic dalam tajuk ni ialah yang pertama, Apa rasa untuk asid? Siapa tahu? kamu kena tahu Apa rasa untuk asid tu? Yang kamu ingat. Masam. Kalau alkali rasa macam mana? Pahit. Pahit, pandai. Jadi itu adalah rasa untuk asid dengan alkali lah. Kalau asid tu rasanya masam. Kalau alkali itu rasanya pahit. Okey, baik. Sebelum saya pergi kepada tajuk peneutralan ni, okey, saya akan buat satu eksperimen ringkas lah kat kamu. Okey, ada kamu semua bahan-bahan yang saya katakan tu? Kalau tak ada tak apa. Apa yang ada? Ada yang bawa? Tak bawa? Farina bawa tak Farina? Ada bawa tak? Yang saya letak bahan tu, kamu ingat tak? Siapa ada kubis Cina, bawa kubis Cina ada yang saya letak bahan tu. Kamu tak bawa? Tak apalah. Okey, siapa yang bawa, kamu boleh buat bersama-sama. Okey, dekat bawah ni ada bahan dia. Tolong nampak ke tak? Nampak tak? Saya angkatlah kot. Okey. Okey. Okey, ni kamu tak nampak lah sebab saya tak tunjuk. Okey, baik. Okey, saya stop dulu saya punya presenting tadi. Okey. Dan kamu akan nampak muka cikgu je, betul? Kamu nampak muka cikgu saja, betul tak? Ya, betul-betul. Okey, ini adalah kubis yang color purple. Kamu boleh beli dekat market. Dekat supermarket ada kubis color purple. Siapa mak dia suka masak kubis ni? Rasa sama je tapi dia warna purple. Kita nak tahu hidrogen ni Siapa mak dia suka masak kubis yang warna purple? Tak ada? Duduk atas. Okey, macam mana saya nak dapat ekstrak kubis color air yang warna purple ni? Ada dua cara. Sama ada kamu blender ataupun satu lagi kamu boleh rebus. Okey, kamu rebus. Yang ni saya rebus. Rebus dan saya akan dapat color ni. Okey, ataupun kamu boleh guna bunga raya pun sama juga, kamu rebus bunga raya tu dia akan keluar color merah. Okey, jadi ni adalah ejen menentukan ejen penentuan bahan mana yang akan asid, bahan mana yang adalah alkali, dia akan tukar color. Okey, kamu tengok color ni sebenarnya adalah color purple terang. Nampak tak? Satu ada nitrat, satu ada klorin, satu ada klorin. Okey, nampak tak dia purple terang? Ada air juga. Jelas nampak? Okey. Daniel Kwan nampak? Tak bunyi. Muhammad Adib nampak tak Muhammad Adib? Mereka tak ada suara ke ni? Nazrin Haris, adakah kamu nampak? Nampak. Afira? Nampak tak? Nampak. Okey, dia color purple purple terang. Okey, baik. Saya letak dekat air yang kosong. Air kosong dia neutral. Okey, kalau dia neutral maksudnya dia akan berwarna purple ni lah. Ni sebagai ejen dia. Okey, dia akan warna purple juga. Okey, sekarang saya tuang ke dalam larutan air saja. Kalau hidrogen dia nyata dia akan jadi gas hidrogen. Okey, kamu nampak color apa sekarang? Yang kamu kena ambil tahu. Tu tajuk. Ingat ni problem sikit. Kamu semua nampak color apa sekarang? Atas sekali klorin. Purple, dia purple. Maksudnya dia neutral. Okey, kalau untuk air kubis ni dia kalau neutral dia color purple.
Okey. Kalau dia asid, dia akan tukar menjadi color merah. Okey. Okey. Okey, sekarang kita tengok asid. Tadi saya masukkan motor ni dalam. Okey, ni cuka. Cuka rasa apa? Siapa pernah makan cuka? Cuka rasa Tengok macam mana. masak. Masam. Agak-agak dia asid ke alkali kalau masam? Asid. Asid, pandai. Jadi kita nak tengok betul tak dia asid. Kalau dia asid, dia mesti berwarna merah. Pandai. Okey, kita tengok magic saya buat. Untuk buat latihan. Cuma untuk Sekarang dia tukar color apa? peperiksaan nanti yang masuk tajuk kita sesebut Merah. Merah. Maksudnya betul tak dia asid? Betul. Betul. Ni cuka. Saya letak cuka. Okey. Okey, baik. Sekarang kita ambil alkali. Cikgu. Ya. Bila cikgu letak ayat kobis tu dia automatik lah tukar warna. Ya, dia automatik. Dia sebagai agent, kita panggil sebagai, yang sebelum ni kita belajar larutan yang boleh menentukan, dia macam kertas litmus lah, larutan yang boleh menentukan yang mana satu bahan tu berasid, mana satu bahan tu berakali. Okey? Jadi dia akan ubah color. Kamu akan tengok melalui perubahan warna dia. Kalau warna dia tukar color merah, maksudnya dia berasid. Kamu boleh ambil nanti limau nipis. Macam itulah. Okey? Okey, baik. Tengok yang seterusnya. Okey, saya tunjuk serbuk pencuci. Hari tu kita belajar serbuk pencuci alkali ke asid? Ingat tak? Sabun lah, sabun. Sabun rasa apa sabun? Sabun rasa pahit. Sabun rasa pahit. Siapa yang tak pernah rasa, boleh ambil sedikit rasa. Test lah. Okey, kalau rasa pahit dia alkali ke asid? Alkali. Pandai. Okey, kalau alkali, yang ni dia akan tukar color jadi color hijau. Air tadi juga saya ambil color air kobis. Saya tuang. Okey, sekarang dia jadi color apa? Hijau. Dia dah jadi color hijau, hijau terang. Maksudnya dia adalah Alkali yang macam kuat. alkali yang kuat, pandai. Dia alkali yang kuat. Okey, sekarang kita akan tengok satu bahan yang dia berada antara asid yang lemah. Saya buat 3 bahan saja. Okey. Saya tak ambil banyak sebab tempat saya ni sempit. Okey, yang ni klorok. Kamu boleh ambil kat rumah, semua bahan yang ada kat rumah. Klorok. Kamu boleh test dengan semua bahan kat rumah, kamu tahulah. Kalau dia warna hijau, warna biru, dia alkali. Hijau, biru, alkali. Okey. Kalau dia warna merah, orange, kuning, dia asid. Tapi asid tu tak samalah. Asid kuat dengan asid tak kuat. Okey, baik. Sekarang saya ambil Clorox. Kamu agak-agak Clorox ni asid ke alkali? Alkali. Alkali. Kalau alkali tadi warna apa? Jadi warna Hijau kan? Hijau ataupun biru. Okey. Baik. Ni yang air yang saya masukkan tadi. Okey, sekarang dia color apa? orange. Orange. Maksudnya dia alkali ke asid? Asid. Asid. Okey. Kuning, merah. Maksudnya merah ni asid pekat. Ni asid cair. Faham? Faham. Yang ni alkali. Okey. Alkali pekat. Okey. Alkali cair, silap. Alkali cair. Kalau kamu cari satu lagi bahan alkali yang lagi kuat, dia akan tukar menjadi color biru. Okey? Baiklah buat kat rumah. Senang saja ada kobis ni. Kenapa cikgu buat banyak sangat? Sebab selagi anak saya nak main juga. Tak sabar dia nak main benda ni. Okey? Baik. Boleh buat kat rumah? Kalau tak ada kobis cari apa? Kalau tak ada kobis, kamu cari bunga raya. Ada kat rumah bunga raya kan? Bunga raya pun boleh juga. Okay, tapi warna dia tak sama lah pertukaran tu. Kamu boleh tengoklah bajet. Warna tak sama sebab bahan yang ada dalam
bunga raya dengan kobis bahan yang tak sama untuk dia menentukan asid dengan alkali. Sebab tu kita ada banyak bahan untuk menentukan asid dengan alkali. Okey. Wait, saya tengok balik, saya ulang balik yang kita dah belajar yang sebelum ni. Okey, saya share bahan yang tadi slide. Okey, slide. Yang ni yang kita belajar tadi, tapi yang ni dia guna uh, dia guna agent lain untuk dia tentukan color. Penunjuk lain, penunjuk universal. Okey. Contoh kalau dia guna penunjuk universal, warnanya macam lain. Okey. Kalau dia guna penunjuk lain, warna dia yang lain. Okey, inilah penunjuk yang saya kata tadi. Okey. Jadi dekat rumah kita tak ada penunjuk ni. Okey, jadi saya gunakan kobis lah untuk menunjukkan mana satu asid, mana satu alkali. Kalau kat Makmal kita ada banyak penunjuk dan setiap penunjuk tu dia tunjukkan warna yang berlainan. Kalau penunjuk litmus, kalau berasid dia warnanya menjadi merah. Universal pun sama, dia jadi merah. Tapi penunjuk phenolphthalein kalau asid dia tak berwarna. Okey. Kalau metil jingga dia jadi warna merah. Kalau bromotimol biru dia jadi warna kuning. Jadi setiap penunjuk tu untuk dia nak menunjukkan sesuatu tu berasid warnanya tak sama. Okey? Kalau berakali pun sama juga. Okey? Untuk dia tunjukkan benda tu berakali, kalau dia penunjuk litmus dia tukar menjadi warna biru. Okey? Okey, kenapa ni? Okay. Sekejap hilang pula. Okey, baik. Sekejap. Saya rasa ada satu kesilapan kat sini. Okey, saya ulang balik tajuk ni. Okey, yang ni color biru. Okey, ni color biru. Tapi kalau dia penunjuk universal yang berakali tu akan warna ungu. Okey, kalau phenolphthalein dia merah jambu. Okey, dia tak semestinya sama. Tak sama penunjuk tu. Okey, jadi selalu yang kita guna yang mana? Selalu kita guna penunjuk litmus, penunjuk universal dengan phenolphthalein. 3 ni saja. Tapi phenolphthalein ni pun tak selalu kita guna. Selalu 2 ni je lah. Penunjuk kertas litmus dengan penunjuk universal untuk tahu bahan tu asid atau alkali. Okey. Okey. Baik. Saya tutup Sat. Ada kawan kamu masuk. Okey, kita tengok yang seterusnya. Kita nak belajar hari ni adalah berkenaan dengan peneutralan. Ni tajuk hari ni. Yang tadi tu saya nak revise saja untuk kamu ingat. Okey, jadi untuk tajuk hari ni, asid dengan alkali ni, apa jadi kalau asid dengan alkali ni bercampur? Sekali lagi kita try campur, tengok jadi warna apa? Okey, apa jadi kalau asid ni bercampur? Asid ni bila bercampur dengan alkali, dia akan menjadi neutral. Ini panggil tindak balas peneutralan. Okey, kamu nak neutralkan asid dengan alkali, kamu nak buat peneutralan, kamu kena menggunakan asid dengan alkali. Dia akan jadi bahan neutral lah. Okey, dia akan menjadi air dan garam. Okey, dia akan jadi air dan juga garam. Okey. Contohnya dalam peneutralan, keasidan dan kealkalian berkurang untuk membentuk larutan garam, iaitu dia akan jadi pH jadi nombor 7. Okey. Asid
pH dia, hari tu kita belajar pH untuk asid number 1 sampai number 6. Kalau dapat pH yang macam ni, ini adalah asid. Asid untuk alkali base ni maksudnya alkali ya, bahasa Inggeris ni. Alkali maksudnya pH daripada number 8 sampai number 14. Ni maksudnya dia alkali. Tapi kalau penunjuk tu menunjukkan dia pH number 7, ini maksudnya neutral. Okay. Jadi air dia neutral. Jadi pH-nya 7. Kan? Dan pembentukan asid tambah alkali bila bergabung dia akan menghasilkan air dan satu lagi dia akan menghasilkan garam. Garam dekat rumah tu ke cikgu? Bukan. Ni garam ni adalah larutan sebatian lain yang terhasil daripada tindak balas kita panggil sebagai garam. Okey. Bila kita keringkan dia akan keluar hablur. Tu panggil garam. Okey. Yang seterusnya apabila larutan garam dipanaskan, air dia akan tersejat. Bila kita panaskan kita dah dapat hasil ni asid tambah alkali. Kita dapat larutan tu, kita panaskan dan air tadi yang ada dalam tu akan tersejat dan dia akan meninggalkan garam. Tu yang panggil garam tu Okey, ada kawan nak masuk tak boleh masuk. Okey, sebab tu kita panggilkan dia sebagai garam. Okey, asid tambah alkali akan menghasilkan air dan garam. Okey. Okey, baik. Yang seterusnya. Okey, Nabil dah boleh masuk kan? Okey, yang seterusnya. Asid tambah alkali, garam dan air. Okey. Kita tengok macam mana asid dengan alkali ni bergabung. Bila kita gabung, ada nama asid ada macam-macam. Ni adalah contoh nama-nama asid yang ada dalam makmal. Dengan dekat rumah kita lah. Okey, ni adalah contoh nama-nama alkali yang ada di dalam makmal. Okey, ataupun bahan-bahan yang berakali. Ni contoh untuk alkali, yang ni contoh untuk asid. Okey, bila dia bagi contoh yang pertama, asid hidroklorik tambah bergabung dengan natrium hidroksida, dia akan membentuk garam yang kita panggil sebagai natrium klorida. Macam mana jadi? Kamu dengar elok-elok. Asid hidroklorik tambah natrium hidroksida akan menghasilkan garam tambah air. Okey, apa nama garam tu? Nama garam tu adalah natrium klorida. Ambil kat mana nama ni? Natrium. Cari dekat sepan yang di sini. Mana nama natrium? Di hadapan ni. Nah, hadapan alkali kita jadikan namanya di bahagian hadapan untuk garam, natrium. Nama belakang untuk asid selepas hidroklorik kita jadikan nama garam tu di bahagian belakang. Okey? Jadi nama untuk garam tu natrium klorida. Okey? Sama juga yang di bawah ni. Asid sulfurik tambah kalsium hidroksida. Jadi nama dia garam yang terbentuk kalsium sulfat. Ambil kat mana nama kalsium sulfat ni, nama garam ni? Ambil di hadapan alkali. Kalsium sulfat campur dengan asid tadi, ambil nama di belakang asid. Sulfurik jadi sulfat. Jadi ni adalah garamnya lah. Okey, sama juga nombor 3. Amonium hidroksida tambah asid nitrik. Garam yang terbentuk, ambil nama di bahagian hadapan. Tengok dia highlight dah. Okey, jadi amonium. Kemudian ambil nama di belakang asid nitrik, jadi nitrat. Okey. Yang asid saja dia macam tukar nama, tapi kamu boleh agaklah boleh nampak sulfurik jadi sulfat. Takkan sulfurik jadi klorida, lain sangat. S juga, kena cari S juga.
Nitrit jadi nitrat. Dia mesti N juga. Okey, dia dekat-dekat. Jadi kalau dalam periksa sama ada dia bagi nama garam ni macam ni ataupun dia terus bagi keadaan garam ni terus untuk overall. Dia tak mau bagi kamu tulis nama ni pun boleh juga. Ni semua adalah garam. Okey, bila asid bergabung dengan alkali dia akan jadi garam dan juga air. Okey. Okey, baik. Yang seterusnya. Ini eksperimen yang sepatutnya kita buat di makmal. Okey, eksperimen ni adalah eksperimen untuk nak menghasilkan air yang neutral. Okey, kaedah ni kita panggil sebagai pentitratan. Sebab apa titratan? Sebab air ni dia akan keluar sedikit demi sedikit. Tit, turun sikit. Dia turun tit, sikit-sikit sangat. Kena sabar nak buat ni. Kalau dalam buat kita punya sains tu ada 3 masa, 2 masa saja kamu nak cari peneutralan air ni. Sangat kena sabar. Okey? Okey, baik. Yang kedua, dalam kaedah ini, asid dicampur perlahan-lahan. Okey? Okey, Mak Nabil kata okey dah settle. Okey. Baik. Okey, sekejap. Okey, jadi dalam kaedah ini asid dicampur perlahan-lahan. Okey, asid kena letak di bahagian mana? Sekejap lagi saya akan tunjuk gambar dia. Kita akan letak asid di bahagian atas ni. Asid letak di bahagian atas. Alkali akan letak di bahagian bawah. Kenapa alkali kita warna purple? Sekejap lagi kita tunjuk kenapa dia warna purple. Alkali sebenarnya warna jernih macam asid juga. Tapi dia warna purple sebab kita letak apa? Agak-agak kita letak apa? Mesti letak penun. Penun apa? Penunjuk. Ya, kita letak penunjuk. Kita letak penunjuk. Kita letak penunjuk dalam tu. Sampai satu tahap alkali tadi akan hilang warna purple tadi. Dia akan jadi warna jernih. Bila jernih maksudnya dah neutral. Okey, penunjuk apa? Sekejap lagi kita tengok. Okey, jadi kita perlahan-lahan dicampur perlahan-lahan dengan alkali sehingga peneutralan berlengkap berlaku. Jadi penunjuk yang kita guna adalah nama dia phenolphthalein. Phenolphthalein hanya menunjukkan warna bila ada alkali saja. Kalau kita campur dengan asid, tak tukar warna. Phenolphthalein hanya tukar warna dengan alkali saja. Okey, phenolphthalein warnanya jernih. Okey, bila gabung dengan asid dia tak tukar warna juga, jernih juga. Jadi kita tak tahu asid ke alkali kita tak boleh tahu. Tapi bila kita letak alkali dia akan tukar jadi warna purple. Okey. Jadi bila dia jadi warna purple, kita masukkan asid tadi sampailah warna purple ni menjadi warna jernih. Bila jernih maksudnya dia neutral. Dia ada 2 keadaan. Sama ada dia berasid ataupun dia neutral. Jadi macam mana kita nak tahu nanti bawah ni alkali ke neutral? Nanti kita akan tunjuk satu gambar. Okey? Okey. Dan digunakan untuk mengesan takat akhir peneutralan apabila penunjuk bertukar warna. Okey? Okey, baik. Okey, saya akan tunjuk satu slide saya dah berubah. Okey, saya tak sempat simpan tadi. Okey, tak apa. Saya akan tunjuk satu eksperimen daripada YouTube. Okey, dan saya akan share dekat kamu. Okey, sebab nak tunjuk eksperimen tu. Okey. Mana dia tadi nak share? Share entire screen. Okey, saya akan tunjuk melalui YouTube. Okey, kita tengok peneutralan.
asid dengan alkali. Nampak kan? Okey, ni cikgu ni. Dengar tak? Dengar tak pelajar? Tak dengar cikgu. Dengar? Dek. Dengar, Ha, tak, dengar. tak dengar? Teringat. Tak dengar? dengar. Okey, maksudnya cikgu tu cakap kamu tak dengar kan? Ya. Hmm. Ni dengar? Dengar? Belum? Dengar? Dengar ke tak? Dengar. Dengar? Dengar je. Dengar tak cikgu tu duduk beletiak tu? Dengar ni untuk cakap. Betul lah tu. Ni radas, nama dia burek. Cikgu kenapa presentation tu tak dengar? Yang presentation, Ya. ni video yang cikgu ni kamu dengar tak? Tu Nampak cikgu tak? mute. Oh, cikgu mute ke? Sekejap mah. Cikgu tak mute lah. Video daripada Google dengar tak? Tak. Tak dengar? Dek. Sebab tu Alah. presentation cikgu yang tu cikgu tutup mute. Cikgu try tekan kat presentation tu, try unmute. Presentation bukan ni, kamu tak dengar sebab sekejap. Dengar? Tak dengar? Ni terus tak dengar dah ni. Okey, dengar tak? Okey, ni masalah. Presentation cikgu ada masalah. Okey. Tapi gambar tu kamu nampak lah kan? Gambar YouTube kamu nampak tak? Nampak. Cuma suara dia kamu tak dengar. Ha. Okey, Suara baik. Suara tak dengar. Okey. Tetapi gambar YouTube tu kamu nampak. Ya. Okey, baik. Jadi saya teranglah yang dia buat ni sebab kamu tak dengar apa yang dia cakap. Okey, jadi saya terang. Okey, cikgu tu akan masukkan asid hidroklorik dalam burek. Sampai takat dia kosong. Okey, takat kosong dia mula daripada atas, bukan daripada bawah. Penuh tu 50. Okey. Kemudian dia sediakan, ini adalah larutan natrium hidroksida. Okey, kita nak letak dia bahagian bawah. Jadi dia sukat larutan natrium hidroksida ni kita sukat 25 ml. Okey, dia akan sukat 25 ml dan dia akan masukkan di dalam kelalang kod. Okey, ini alkali lah. Alkali akan letak di bawah. Okey. Dia masukkan semua. Kemudian dia akan masukkan penunjuk phenolphthalein. Okey. Jadi penunjuk ni bila dia masuk kena dekat alkali dia akan tukar color. Menjadi color pink. Merah jambu. Dia akan jadi warna merah jambu. Okey, boleh masukkan sehingga kamu dapat warna pink yang kamu suka lah.
Dia jadi sampai color macam ni. Dia letak di bawah dan kita akan buka asid yang ada di atas tu sedikit demi sedikit. Kamu tengok air dia turun tit tu. Dia panggil pentitratan. Sedikit sangat. Jadi sambil dia turun kita goncang untuk dia bercampur dengan alkali yang bahagian bawah. Atas yang turun tu asid. Dia akan bergabung dengan alkali di bahagian bawah. Sambil dia turun, kita goncang sehinggalah warna larutan yang di bawah tadi, larutan phenolphthalein dengan alkali tadi akan berubah menjadi warna jernih. Cikgu, kenapa tak boleh letak laju? Tak boleh. Sebab dengan hanya satu titik, kamu tak peneutralan tu tak akan terjadi. Kalau terlebih asid, tak jadilah peneutralan. Okay. Jadi tak boleh hanya dengan satu titik peneutralan tu tak akan terjadi. Kena betul-betul jitu lah. Jadi ambil masa yang lama lah tengok cikgu ni. Dia goncang sambil dia buat eksperimen. Okay. Sampailah warnanya menjadi warna putih. Okay. Sampai jadi warna putih macam ni. Okay. Maksudnya dia dah neutral. Okay. Ini adalah larutan yang dah neutral. Jadi kita akan sukat balik burette ni. Okey. Sukat balik, bacaan akhirnya hanya adalah 25 cm padu. Okey, jadi untuk dapat berapa ml asid ni untuk meneutralkan tu kita tolaklah. 25 tolak kosong. Tadi kan start dengan kosong. Jadi dapat 25. Okey, eksperimen yang kedua pula. Okey, cikgu ni akan buat eksperimen yang sama tapi dia guna penunjuk yang berlainan. Okey, ni bacaan awal dia 20. Okey, dia letak sama juga di bahagian bawah adalah alkali larutan natrium hidroksida. Macam tadi juga, cuma kita guna penunjuk yang berlainan. Okey, iaitu kita guna penunjuk universal. Penunjuk semesta, universal. Jadi penunjuk ni dia akan bertukar menjadi warna purple. Asal dia warna kuning. Okey, bila masuk ke alkali dia jadi warna purple. Okey. Jadi cikgu tu ulanglah nak tunjuk kat kamu kata kalau terlebih hanya satu titik asid tadi dia tak jadi neutral dah. Okey, sekarang dia akan buat balik pentitratan tadi. Okey, untuk neutralkan alkali dia akan buat pentitratan sehinggalah warnanya bertukar menjadi warna apa kita tengok sekali lagi untuk warna yang neutral. Aku pun dah tak ingat dah warna neutral untuk penunjuk semesta. Dia bukan warna putih Saya rasa warna hijau je, kita tengok sekali lagi. Cikgu ni tak laju ni, sepatutnya tak boleh laju macam tu. Okey. Okey, dia tak larat tunggu ni. Okay, jadi sehinggalah dia berubah warna. Okey, sekejap lagi dia akan ubah warna. Oh, lamanya dia nak ubah warna. Okey, cikgu lajukan sikit. Okey. Sampailah dia berubah warna menjadi warna hijau. Macam itulah. Okey, dia akan jadi warna hijau. Okey, ni neutral lah. Okey, apa kata kalau kita terlebih asid? Okey, terlebih asid dia akan tukar penunjuk jadi color hijau. Okey, ini adalah neutral. Okey, itu berapa bacaan? 45. Okey, bacaan awal tadi 20. Okey. Jadi bacaan untuk asid ni nak meneutralkan alkali kita tolaklah 45 tolak 20 sama dengan 25 cm padu. Okey. Jadi apa jadi kalau kita terlebih asid? Terlebih asid maksudnya dia dah tak jadi neutral. Jadi larutan berasid lah. Jadi bila terlebih asid, walaupun hanya satu titik, dia dah tukar color lain. Tengok dia jadi warna kuning. Sebab tu peneutralan kena buat kaedah pentitratan yang sangat jitu lah.
Kalau tidak, tak jadi ya. Okey, baik. Okey. Jadi saya nak tanya, kamu faham dah eksperimen tadi ni? Faham. Faham dah sikit-sikit kan? Bolehlah sikit-sikit. Okey, ada soalan nak tanya berkenaan dengan asid dengan alkali? Ada nak tanya tak? Kamu nak tahu tak? Apa jadi kalau asid, ni asid tadi, campur dengan alkali ni? Apa jadi? Kalau nak neutral, dia mesti color apa? Color kobis tadilah. Color ungu Yang ni bukan penunjuk semesta. Yang ni guna kobis. Okay, bukan penunjuk semesta. Ni penunjuk cikgu kat rumah. Penunjuk kobis. Okay, jadi saya masukkan asid dengan alkali. Tengok dia dah jadi color ungu. Okay, asid campur alkali, dia mesti menjadi neutral. Faham? Okay kelas, faham tak? Penat cikgu bawa apparatus ni. Yang berkata faham kan? Cikgu paksa ni. Okay. Okay, siapa yang masuk lambat, kamu boleh tengok apa dia cikgu punya ni lah, record. Okay, adalah eksperimen ni, betul pun buat kat rumah, ajak mak buat sama-sama. Adik yang kecil-kecil boleh buat, seronok ni. Anak saya tak sabar nak buat. Okay, boleh buat. Nanti kamu teranglah kat mereka sebab apa yang ni colour merah, sebab apa yang tu colour hijau, sebab apa campur jadi colour ungu. Kena tahulah. Kan dah belajar dah hari ni. Boleh? Boleh. Okey, baik. Habis dah kita punya pembelajaran hari ni, iaitu berkenaan dengan neutral. Adlina baru masuk. Okey. Dia tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, sekali kamu buat soalan quizzes Boleh? Quizzes tu PBD wajib. Cikgu lupa nak tulis tu wajib sebab saya nak ambil markah band. Oh, dia hantarkan dalam Google Form tu je ke cikgu? Ambil gambar markah kamu lah. Markah kamu dapat berapa, masuk dalam Google Form. Okay? Add file tu Add file tu yang hujung kali last kali. Okay. Mau bubuh dalam tu. Okay, tak apalah, tak ada. Hari ni saya buka sampai Rabu minggu depan. Sebab takut yang tak ada data ke apa ke kan. Jadi saya buka sampai Rabu minggu depan. Saya harap kamu semua boleh buat yang Google quizzes tu lah. Okay. Kalau saya bagi kerja sekolah yang ni suruh buat video, satu lagi apa tak boleh nak buat. Kan? Jadi saya bagi quizzes. Okay. Jadi ilmu dah dapat hari ni. Buatlah dengan kat rumah. Kalau rumah ada bunga raya, buat magic. Adik nak tengok tak magic hari ni kakak buat. Boleh buat dengan adik-adik. Okay. Kalau tak ada adik macam mana cikgu? Tak ada adik. Oh, Farina tak ada adik Tak ada adik. Mai mengasuh anak cikgu ni. Okey, baik. Farina nak tunggal ke? Ada abang doang. Tunjuk kat abang. Abang ngentau kan? Abang seorang kerja, seorang tu. Okey. Tak apalah. Tunjuklah sebelah-sebelah rumah kamu, jiran-jiran ada anak Amal ke apa ke, boleh tunjuk buat magic. Okey? Okey. Baik. Okey, yang tu saja pelajaran hari ni. Okey, cikgu harap kamu semua faham. Dapat sikit pun jadilah untuk kita nak bawa sampai tingkatan 4 dengan 5. Okey, sebab tingkatan 1, 2, 3 tak paksa. 4 dengan 5 paksa walaupun COVID. Okey? Baik. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.